Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Kami dari Kumpulan 6 untuk kursus kenegaraan Malaysia di bawah bimbingan Prof. Madya Dr. Rohani binti Haji Abdul Ghani. Saya, Tuan Amalina Akila binti Tuan Mahdi, nombor matrik 285538. Saya Muhammad Syahrul Azwadi bin Fauzi. Nombor matrik saya 28545. Saya Muhammad Najmi bin Oman. Saya Muhammad Nur Hakim, nombor matrik 285540. Nama saya Nur Nadirah Habidi Idrus dari kad matrik 285547. Adanya saya di sini untuk menerangkan tentang pengenalan tugasan yang kami lakukan. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk atau berbilang kaum. Walaupun negara Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, namun negara Malaysia berada dalam keadaan aman dan harmoni sejak dahulu lagi. Sudah sedia maklum bahawa terdapat 3 kaum utama di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Masyarakat berbilang kaum ini tinggal dalam keadaan sekelompok mengikut kaum mereka sendiri. Setiap kelompok ini mengamalkan agama, adat resam, bahasa, budaya dan kerjaya mereka sendiri. Malaysia merupakan tanah air yang mempunyai 80 jenis etnik yang berbeza latar belakang, terutamanya di Malaysia Timur. Antara jenis-jenis etnik yang terdapat di Malaysia seperti Baba Nyonya, Kadazan Dusun, Iban dan sebagainya. Kaum Melayu merupakan kaum terbesar di Malaysia dan kaum ini beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya orang Melayu. Sebanyak 50.8% daripada keseluruhan penduduk di negara Malaysia yang didominasi oleh kaum Melayu. Seterusnya, kaum Cina adalah kaum kedua terbesar di negara Malaysia. 25% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia didominasi oleh kaum Cina. Kaum ini beragama Buddha, Kristian dan berbahasa Mandarin. Akhir sekali ialah kaum India. Kaum India merupakan kaum ketiga terbesar di negara Malaysia. Sebanyak 7.5% daripada populasi India di negara Malaysia. Kaum India beragama Hindu, bertutur dalam bahasa Tamil, Hindi dan sebagainya. Jenis perayaan yang diamalkan di Malaysia. Hari perayaan merujuk ke satu pesta keramaian yang dianjurkan oleh pelbagai kaum di Malaysia. Kepelbagaian seperti kaum, makanan, budaya dan sebagainya telah mendorong kepada terbentuknya pelbagai jenis perayaan di Malaysia. Sebagai contoh, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Hari Ma'al-Hijrah atau Awal Muharram bagi kaum Melayu, Tahun Baru Cina, Hari Cah Gome, Hari Kuih Bulan dan Hari Wesak bagi kaum India Cina, serta Hari Deepavali dan Hari Thakusam bagi kaum India. Pesta keramaian ini kebiasaannya disambut bagi tujuan keagamaan semata-mata. Terdapat pelbagai jenis persamaan yang wujud di antara perayaan yang terdapat pada ketiga-tiga kaum ini, iaitu mereka akan berkumpul bersama-sama dalam melakukan aktiviti mengemas rumah, makan bersama-sama dengan ahli keluarga dan melakukan aktiviti ritual seperti bersembahyang. Apa yang membezakan antara jenis perayaan yang terdapat pada 3 kaum ini adalah aspek ritual keagamaan sahaja. Secara keseluruhannya, hari perayaan ini sangat penting kepada seluruh kaum yang di Malaysia kerana ia merupakan aktiviti turun-temurun dan merupakan satu kewajipan yang perlu diadakan pada setiap tahun. Negara Malaysia merupakan negara yang isinya dipenuhi dengan masyarakat yang berbilang kaum, di mana terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan budaya. Perkara ini telah menyebabkan negara Malaysia menjadi salah satu negara yang kaya dengan pelbagai jenis makanan yang sungguh ini. Terdapat pelbagai jenis makanan yang ada di Malaysia, antaranya ialah nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan tradisional yang sangat digemari dan popular di Malaysia yang menjadi makanan sarapan pagi bagi setiap kaum di Malaysia. Ia juga merupakan makanan berasal daripada masyarakat Melayu dan seterusnya menjadi juadah kebangsaan Malaysia.
Seterusnya, asam laksa. Asam laksa juga merupakan makanan tradisional yang disukai ramai. Pada awalnya, asam laksa ini merupakan makanan tradisional imigran Cina yang datang ke tanah Melayu, iaitu Baba Nyonya. Mereka telah menerapkan budaya Melayu dalam kehidupan seharian mereka dan akhirnya membawa kepada terciptanya hidangan asam laksa ini. Malaysia, makanan tradisional yang berasal daripada India juga merupakan makanan sangat disukai rakyat Malaysia, iaitu roti canai. Roti canai juga dikenali sebagai roti leper dan roti terbang kerana proses membuatnya seakan-akan lemparan sebelum dimasak. Kebiasaannya, roti canai ini dapat diperolehi di warung-warung dan restoran. Ini adalah antara jenis-jenis makanan tradisional masyarakat di Malaysia hasil daripada penyatuan pelbagai kaum. Makanan ini telah menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam mencapai keamanan negara sehingga ke hari ini. Saya akan menerangkan jenis-jenis pakaian tradisional bagi kaum Melayu di Malaysia. Bagi lelaki, baju tradisional mereka ialah baju Melayu, sering dipakai apabila ada majlis formal seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dan solat berwajib. Terdapat beberapa jenis baju Melayu seperti corak musang dan terbang. Bagi perempuan pula, baju kurung merupakan pakaian rasmi perempuan Melayu di Malaysia. Baju kurung selalu dipakai semasa majlis perkahwinan. Bagi kaum Cina di Malaysia, lelaki memakai selutar Pakatan Tang yang diberi nama Tang Zuang bermaksud jaket yang bermuka pada dinasti Tang. Tang sebelas dengan jaket yang mempunyai kolor dan simpul di bahagian perut dan kebanyakan mempunyai corak bunga sakura. Pakaian ini biasanya dipakai semasa Tahun Baru Cina dan hari khas lain. Bagi wanita pula, pakaian mereka bernama Cheongsam. Cheongsam juga dikenali sebagai gigo, pakaian sutra dengan kolor dan pin di pinggang. Cheongsam dipakai pada majlis perkahwinan Cina. Bagi pakaian tradisional kaum India, bagi lelaki adalah dhoti. Dhoti adalah pakaian tradisional bagi kaum India lelaki. Dhoti ini akan digunakan pada perayaan seperti perkahwinan dan menyambut hari berhala. Bagi wanita, pakaian tradisional mereka ialah sari. Ukuran sari yang dipakai kaum India adalah 5 hingga 6 mm. Pakaian salwar kamis merupakan salah satu pakaian tradisional kaum India bagi wanita. Salwar kamis terdiri daripada salwar yang panjang dan longgar. Kedua adalah adat perkahwinan tradisional bagi kaum Malaysia. Bagi kaum Melayu, terdapat sesuatu dalam perkahwinan Malaysia, iaitu merisi meminang mentunangkan nikah dan majlis perkahwinan. Tahap yang keempat adalah akad nikah. Hal ini merupakan perkara wajib yang dilakukan dalam sebelum kahwin. Mas kahwin ialah perkara wajib diberikan kepada perempuan oleh lelaki, tapi lantaran barang yang lain terlalu oleh pihak lelaki untuk memberi atau tidak. Bagi kaum Cina pula, dan Malaysia juga dilakukan oleh kaum Cina untuk mencari latar belakang gadis yang diingini. Masyarakat Cina telah berbimbang tentang nama, keturunan, keberadian dan sikap gadis itu. Hari pertunangan ditentukan oleh kalender Cina dan mesti sepadan dengan perintah kandungan masing-masing. Untuk menentukan hari memerlukan khidmat perkantilan mengikut ukutan suhu yang dulu. Cara meminang teh adalah tanda perkahwinan ini dipersetujui. Selepas itu, acara besar-besaran akan diadakan, iaitu jamuan makan. Bagi kaum India juga, Malaysia juga satu tahap pelik perjuangan masyarakat India. Faktor yang dipertimbangkan pada perkahwinan itu masalah kasta dan agama. Juga bicara penting dalam adat perkahwinan kaum India, iaitu menemui rumah pengantin perempuan, penpata, penyanyi, mikayam dan memberi hadiah warisan sering diamalkan oleh masyarakat India. Sebelum perkahwinan berlangsung, kad jemputan perlu diberikan kepada keluarga untuk bersemayam. Hal ini juga kejadian tadi merupakan perkara yang penting dalam menyatukan pasangan suami. Hal ini merupakan amalan suci dalam perkahwinan. Akan menerangkan bahagian refleksi pelajar tentang perbezaan kaum di sekolah. Melalui pengalaman di antara ahli kumpulan, kami dapat menyimpulkan bahawa terdapat perbezaan dari segi jenis pemakaian, makanan dan perayaan yang melambangkan kaum masing-masing. Perbezaan pertama adalah dari segi adat. Misalnya, sambutan perayaan Aidilfitri di sekolah, terdapat seksi guru-guru dan para pelajar akan bermohon maaf antara satu sama lain. Yang kedua adalah jenis makanan. Semasa jamuan, terdapat pelbagai jenis makanan yang melambangkan identiti setiap kaum. Misalnya, kaum Melayu akan membawa ketupat dan rendang, maruku bagi kaum India dan char kway teow bagi kaum Cina. Yang ketiga adalah dari segi pemakaian.
Para pelajar dan guru-guru akan memakai pakaian yang melambangkan kaum masing-masing. Seperti kaum Melayu, mereka akan memakai baju kurung dan baju Melayu. Bagi kaum Cina, mereka akan memakai samfu dan cheongsam. Bagi kaum India pula, mereka akan memakai kurta, sari dan seluar kamis. Berdasarkan pengalaman tersebut, kami dapat merasai pengalaman berkongsi setiap budaya kaum di Malaysia. Yang kedua, dapat memupuk sikap toleransi apabila setiap kaum menerima budaya kaum yang lain. Yang ketiga adalah kami dapat memperoleh pemahaman dan rasa hormat antara satu sama lain. Kesimpulannya, tugasan ini telah memberi kesedaran tentang kepentingan nilai perpaduan kaum di Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempunyai sikap toleransi antara satu sama lain agar dapat mengelakkan sebar konflik yang wujud. Oleh itu, kita seharusnya berbangga kerana hanya negara kita mampu hidup dengan masyarakat yang berbilang kaum dengan menghayati erti menjadi rakyat Malaysia.